Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak murid yang Ustaz kasih sekalian, bagaimana anda hari ini? Ustaz harap anak-anak murid Ustaz pada hari ini sentiasa dalam keadaan sihat, ceria, gembira bersama keluarga tercinta di rumah masing-masing. Jadi teruskan patuhi SOP dan jangan keluar ke mana-mana jika tiada keperluan yang mendesak. Baik anak-anak murid yang Ustaz kasih sekalian, hari ini kita berjumpa lagi dalam slot Jom Belajar Bersama Ustaz Muhammad Fahmi bin Abdul Rahim. Baik, jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita seperti biasa akan membaca doa sebelum belajar. Jadi anak-anak murid Ustaz, kita tanda tangan bersama-sama supaya kita dapat mengaminkan bacaan doa belajar sebentar lagi. Baik, tanda tangan sama-sama anak-anak murid Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakan kepada kami hikmah-hikmah-Mu dan berikan kami rahmat-rahmat-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah anak-anak murid Ustaz yang dikasihi sekalian, dengan bacaan doa sebentar tadi, kita mohon kepada Allah supaya diberikan kefahaman tentang pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz hendak anak-anak murid Ustaz yang dikasihi, yang hebat-hebat, yang bijaksana bijaksini ini, mari kita sama-sama menonton video yang Ustaz sediakan untuk anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Baik, kita tonton sama-sama, kita dengarkan bersama supaya kita dapat apa yang kita akan belajar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana dengan video yang telah Ustaz sediakan untuk anak-anak murid? Sedap kan suara Imam Misyari tersebut? Misyari ini adalah salah seorang imam besar. Dia merupakan antara qari yang, bagi Ustaz, antara qari yang paling sedap lah. Jadi sebab tu Ustaz sediakan video tersebut supaya kita sama-sama mendengar bacaan-bacaan yang lunak, yang sedap, supaya kita dapat menambah lagi keinginan kita untuk membaca Al-Quran. Baik, jadi apakah yang dibaca oleh Imam Misyari tersebut? Imam Misyari telah membacakan kepada kita salah satu daripada surah yang terdapat dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Ikhlas. Jadi inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu berkaitan dengan pemahaman dalam surah Al-Ikhlas. Kita akan mentadabbur bersama-sama, kita akan bersama-sama mengupas apakah maksud di sebalik perkataan-perkataan Arab yang kita tak faham tersebut. Kita akan terjemahkan surah tersebut sebentar lagi, dan juga kita akan memahami konteks yang lebih dalam akan apa yang terdapat dalam surah tersebut. Jadi inilah dia anak-anak murid, inilah dia surat cinta yang telah Allah bagi kepada kita dalam bentuk Al-Quran Al-Karim, kalam-kalam Allah ini, supaya kita baca tiap-tiap hari. Baik anak-anak murid Ustaz yang bijaksana bijaksini, nampak tak sabar dah tu nak mentadabbur ayat Al-Quran. Sebelum itu, sebelum kita pergi lebih dalam, lebih mentadabbur ayat Al-Quran ini, kita akan lihat pada senarai kandungan yang kita akan belajar pada hari ini. Seperti biasa, senarai kandungan yang pertama adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini, supaya kita tidak lost track akan apa yang kita akan belajar pada hari ini. Baik, dalam pembelajaran hari ini kita akan mengenal surah Al-Ikhlas. Dari mana datangnya surah Al-Ikhlas, akan berapa ayatnya, dari surah Mekah ke Madinah ke, macam tu. Dan seterusnya kita akan mengetahui tentang maksud surah Al-Ikhlas. Seterusnya tuntutan surah Al-Ikhlas, dan yang terakhir akan kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam surah Al-Ikhlas.
Jadi inilah dia senarai kandungan yang kita akan belajar pada hari ini. Tanpa membuang masa, kita terus kepada objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini yang pertama. Yang pertama, apa yang Ustaz harapkan anak-anak murid Ustaz dapat pada hari ini, iaitu menyatakan pengenalan tentang surah Al-Ikhlas. Anak-anak murid Ustaz tahu macam mana bentuk surah Al-Ikhlas ini, berapa huruf, berapa ayatnya, turunnya di mana. Seterusnya yang kedua, menyatakan maksud ayat berdasarkan terjemahan surah Al-Ikhlas. Dan yang ketiga, menyatakan tuntutan ayat berdasarkan terjemahan surah Al-Ikhlas. Dan yang keempat, dapat menyatakan kepentingan ayat berdasarkan terjemahan surah Al-Ikhlas. Baik, seterusnya kita lihat pada pengenalan surah Al-Ikhlas. Baik, anak-anak murid Ustaz yang cantik-cantik, yang handsome-handsome, yang sentiasa bersemangat untuk belajar pada hari ini. Okey, kita lihat pada buku teks muka surat 26. Kita lihat pada gambar yang telah diberikan. Ada dua orang Arab. Dia cakap apa? Dia cakap, "Wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Jadi orang Arab ini tanya kepada Muhammad, tanya kepada Nabi kita Muhammad. Dia suruh gambarkan, terangkan macam mana sebenarnya Tuhan kau ni Muhammad. Maknanya dia nak Nabi Muhammad ini nyatakan, ceritakan kepada dia bagaimanakah perihal Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat seterusnya, maka turunlah surah Al-Ikhlas menjelaskan persoalan tersebut. Baik, gambar ini, lukisan yang terdapat dalam buku teks ini sebenarnya hadir daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menyatakan asbab nuzul. Asbab nuzul ini adalah sebab turunnya ayat Al-Quran ini. Ayat Al-Quran dia akan turun sekiranya ada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Jadi di situ dinamakan asbabun nuzul. Jadi dia berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab berkata, kaum musyrikin dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sebutkan kepada kami tentang nasab Rabbmu, nasab keturunan Tuhan kamu." Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini. Dalam ayat ini ada menyatakan bahawa Allah yang Maha Esa. Sampailah ke akhir hadis tersebut. Sebelum kita lihat pada maksud surah Al-Ikhlas ini, kita berkenal-kenalan dahulu dengan surah Al-Ikhlas ini. Sebab orang cakap apa? Orang cakap bila kita tak kenal ni, kita tak cinta. Jadi kita kena kenal dulu apakah surah Al-Ikhlas ini. Baik, antara pengenalan surah Al-Ikhlas yang Ustaz dapat berikan adalah surah Al-Ikhlas ini mengandungi 4 ayat sahaja. Jadi 1, 2, 3, 4 sekejap sahaja dapat kita hafal. Dan Ustaz rasa sebenarnya anak-anak murid Ustaz dah hafal dah. Mustahil lah kalau ada yang tak hafal lagi. Jadi surah ini adalah surah yang ke-112 dalam Al-Quran. Dan ia adalah surah Makkiyah, dikategorikan dalam surah Makkiyah kerana ia diturunkan di Mekah. Jadi seterusnya mari kita lihat pada maksud terjemahan surah Al-Ikhlas tersebut. Jadi kita akan lihatlah. Di samping ditemani dengan bunyi-bunyian yang tenang dari sungai yang Ustaz sediakan untuk anak-anak murid Ustaz. Okey. Baik, ayat yang pertama macam biasa kita mulakan dengan basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Baik, seterusnya ayat surah Al-Ikhlas yang pertama, iaitu Qul huwallahu ahad, yang bermaksud katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Ayat yang kedua pula Allahus Samad, yang bermaksud Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ayat yang ketiga pula
lam yalid wa lam yulad. Maksudnya, ia tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Dan seterusnya, ayat yang terakhir iaitu ayat yang keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang bermaksud, dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Okey, jadi inilah dia maksud dalam surah Al-Ikhlas daripada ayat 1 hingga ke 4. Jadi Ustaz harap anak-anak murid Ustaz dapat mengingat apakah maksud surah Al-Ikhlas ini, kerana ianya tak banyak, hanya 4 ayat sahaja, dan kita sama-sama hafal dan ingatkan supaya ia sentiasa tersemat dalam pemikiran dan minda kita. Jadi supaya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, anak-anak murid Ustaz, kita dah dengar, kita dah lihat apa dia terjemahan surah Al-Ikhlas tersebut. Jadi, kita lihat apakah maksud di sebalik terjemahan ayat Al-Quran tersebut, ayat surah Al-Ikhlas tersebut. Jadi yang pertama, surah ini dikenali dengan surah Al-Ikhlas kerana ia menegaskan kemurnian tauhid kepada Allah. Apa dia kemurnian tauhid kepada Allah? Kemurnian tauhid kepada Allah ini adalah kita mengasakan Allah. Sebab ayat yang pertama dinyatakan bahawa, katakanlah wahai Muhammad. Allah suruh Nabi Muhammad berkata, Allah ini Maha Esa, iaitu satu, tunggal, tiada sekutu baginya. Seterusnya, Allah memiliki sifat kesempurnaan yang menafikan segala bentuk perkara syirik kepadanya. Ini sama juga yang tadi, tentang tauhid kepada Allah, iaitu mengesakan Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, yang layak disembah. Jadi tiada syirik padanya. Syirik ini adalah menyekutukan Allah. Jadi tiada yang boleh kita sekutukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya, sesungguhnya tidak ada sesuatu makhluk yang menyamai dan menandinginya. Itu ayat yang keempat. Dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Dan juga ayat yang ketiga, ia tidak diperanakkan, ia tidak beranak. Itulah dia yang menyatakan bahawa maksud di sebalik terjemahan surah Al-Ikhlas tadi. Baik, anak-anak murid Ustaz, kita lihat pula pada tuntutan surah Al-Ikhlas. Tuntutan surah Al-Ikhlas, apa dia maksudnya? Kita akan lihat pada, bukan hanya pada permukaan ayat sahaja. Kita kena lihat pada di sebalik maksud tersebut. Apa yang ayat tersebut hendak kita lakukan sebenarnya. Jadi itulah maksud tuntutan surah Al-Ikhlas. Apa yang surah ini nak kita buat sebenarnya. Apa yang ada di sebalik ayat Al-Quran tersebut. Jadi kita akan lihat satu persatu. Jadi ayat yang pertama, ayat yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Yang bermaksudnya tadi adalah, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Maha Esa. Jadi kandungan surah Al-Ikhlas ini, kandungan ayat yang pertama ini menyatakan bahawa Islam agama tauhid. Islam agama tauhid. Jadi ayat yang pertama ini menuntut kita supaya meyakini Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa. Maha Esa. Apa maksud Esa? Maksud Esa adalah satu, tunggal, tiada sekutu baginya. Jadi kita kena yakin bahawa Allah itu satu-satunya Tuhan yang ada. Dan seterusnya, tuntutan yang kedua, sentiasa ikhlas dalam beribadah. Sebabnya kita ni atas muka bumi ini, atas ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, atas rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada siapa lagi kita nak beribadah kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ikhlaskan niat kita, ikhlaskan hati kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi tuntutan yang ketiga, memperbanyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? Maksud la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Jadi ini kembali kepada tauhid kita yang asalnya, itu tiada Tuhan selain Allah. Allah itu Maha Esa, Allah itu tiada duanya, Allah itu tiada sekutu baginya, Allah itu hanyalah yang layak disembah. Jadi itu semua berkaitan dengan tauhid kita. Jadi itulah yang dituntut pada ayat yang pertama. Baik, kita lihat pula pada ayat yang kedua.
yaitu yang berbunyi Allahus Samad. Allahus Samad ini maksudnya tadi kita dah baca, iaitu Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Maksudnya kat sini, kandungan untuk ayat yang kedua ini adalah Allah tempat meminta pertolongan. Allah tempat meminta pertolongan. Jadi ayat yang kedua ini menuntut kita supaya memohon pertolongan hanya kepada Allah. Betul, inilah dia yang dituntut sebenarnya, bukan pada bomoh-bomoh, bukan pada kubur, ada orang minta dekat kubur. Itu semua salah. Itu semua salah satu daripada bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah kita memohon segala pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuntutan yang kedua adalah menghindari diri daripada perasaan putus asa. Ini penting sebabnya bila kita tahu hanya Allah sahaja tempat kita memohon pertolongan. Sebab kita tahu Allah itu sentiasa ada dengan kita, dekat dengan kita. Jadi kita tidak akan rasa putus asa sebenarnya. Kalau kita betul-betul yakin bahawa Allah itu tempat kita bergantung, kita tak akan merasa putus asa. Dan seterusnya, tuntutan yang ketiga untuk ayat yang kedua ini adalah bersangka baik dengan setiap ketentuan Allah. Ini pun penting juga, kerana kita ini sebagai manusia seringkali bersangka-sangka, sama ada bersangka baik ataupun bersangka buruk. Jadi kalau dengan Allah ini, apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT, jangan pernah kita merasakan, jangan pernah kita bersangka buruk dengan ketentuan Allah SWT. Sebab apa? Sebab Allah SWT telah menyatakan dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud, boleh jadi sesuatu yang kamu suka itu mendatangkan kecelakaan bagi kamu, maknanya tak baik bagi kamu. Dan boleh jadi juga benda yang kamu tak suka itu, itulah dia yang akan memberikan kebaikan kepada kamu. Itu yang kita takkan tahu dalam dunia ini. Kadang kita suka sesuatu benda itu, tapi sebenarnya benda itu tak baik pun untuk kita, tak bagus pun untuk kita. Jadi Allah tak bagi. Kita jangan salahkan Allah, Allah tak bagi. Sebab Allah nak menghindarkan kita daripada sesuatu yang buruk. Jadi itulah dia tuntutan untuk ayat yang kedua. Kita lihat. Dan seterusnya kita lihat pada tuntutan ayat yang ketiga yang berbunyi lam yalid wa lam yulad. Ini maksudnya ia tiada beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Baik, kita lihat pada kandungan ayat yang ketiga ini, iaitu Allah tidak mempunyai anak dan pasangan. Jadi ayat yang ketiga ini menuntut untuk kita merenung kembali ciptaan Allah dan mengagumi kekuasaannya. Sebab betul, ini adalah cara untuk kita lihat, untuk kita merasakan kita ni kagum, merasakan bahawa kewujudan Allah itu adalah dengan melihat sekeliling kita, melihat dunia ini, melihat alam ini, dan kita akan sentiasa tertanya-tanya. Contohnya, kita lihat pada awan. Secara logiknya, secara asasnya, jika kita ingin sesuatu itu sentiasa terapung, sama ada kita akan adakan dia tiang ataupun kita akan ikat dia dengan tali. Tetapi kita lihat pada awan, bagaimana dia dengan selambanya boleh berlegar-legar di atas itu tanpa ada apa-apa tali ataupun tiang yang menyokongnya. Ataupun kita lihat pula pada kejadian langit. Jika kita lihat pada atap rumah kita, kita kena sediakan dinding asas untuk memegang bahagian atap tersebut. Tetapi berbeza pula dengan langit. Jika kita pusinglah satu bumi ini pun, kita tak akan jumpa mana tiang yang Allah letak. Tak ada. Jadi itulah dia sebenarnya kenapa kita kena merenung ciptaan Allah dan mengagumi kekuasaannya, supaya kita lebih kagum dengan Allah SWT, kita lebih mengenal Allah SWT. Jadi yang kedua, yakin Allah Maha berkuasa dan tidak perlu kepada pasangan dan keturunan. Jadi inilah dia yang kita kena lihat kembali. Sebab kita manusia memerlukan kepada pasangan dan juga kita memerlukan untuk ada anak. Betul? Untuk kita meneruskan keturunan kita. Sama juga dengan binatang. Dia perlukan pasangan dan dia perlu ada anak untuk meneruskan keturunan dia. Jadi Allah bukan begitu. Allah tiada yang beranakkan dia dan
dia juga tidak adakan anak untuk keturunan dia, tidak. Sebabnya Allah itu Maha Asa, satu, tunggal dan tiada sekutu baginya. Dan seterusnya tuntutan yang terakhir, mempelajari ilmu akidah bagi memantapkan iman. Betul, inilah dia yang kita perlukan. Kita kena mempelajari ilmu-ilmu akidah supaya kita lebih mengenal Allah, supaya kita lebih yakin kepada Allah. Dan kita lihat pula pada tuntutan ayat yang keempat yang berbunyi walam yakun lahu kufuwan ahad, yang bermaksud dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Baik, kandungan untuk ayat yang keempat ini adalah Allah tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Baik, ayat ini menuntut apa? Menuntut kita supaya meyakini bahawa Allah ini memiliki sifat kesempurnaan daripada segala kekurangan. Jika kita lihat, kadang manusia ni kita lihat kan, ada yang lahir-lahir tak ada tangan, tak ada kaki. Baik, ada juga yang bila dia ada tangan, tiba-tiba dia kena potong sebab sakit kencing manis. Jadi dia dah kurang di situ. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak ada kekurangan. Maknanya dia sempurna, tidak akan pernah ada kekurangan padanya. Tapi jangan pula anak-anak murid Ustaz ni, Ustaz cerita pasal tangan, pasal kaki tadi, duk bayangkan bahawa Allah ini ada tangan, ada kaki. Bukan begitu maksud Ustaz. Memang kita belajar Allah sifatnya Maha mendengar, Maha melihat, kan? Tapi bukannya kita boleh bayangkan bahawa Allah itu ada mata, ada telinga. Tidak, bukan begitu. Kita tak boleh buat begitu. Kita hanya perlu yakin bahawa Allah ini sempurna, tiada kekurangan baginya. Seterusnya, bersyukur atas nikmat kurniaan Allah SWT. Betul? Kerana segala apa yang kita dapat dalam dunia ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apa yang kita nak buat lagi? Kita kena bersyukur dengan nikmat yang telah Allah kurniakan. Dan seterusnya, yang terakhir, tuntutan yang terakhir untuk ayat yang keempat ini adalah menginsafi kelemahan diri. Ya, betul. Jika kita dah kenal, kita dah merasai kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan merasa diri kita ini begitu kerdil sekali, begitu kecil sekali sebenarnya. Jadi memang kita akan merasa bahawa kita ini betul-betul lemah. Jadi kita akan betul-betul lemah. Bila kita betul-betul lemah, kita akan betul-betul insaf. Kita akan menginsafi diri kita ini dan kita akan menyatakan bahawa Allah itu Maha Agung. Aku ni tak ada apa-apa, aku lemah. Macam tu. Baik, anak-anak murid Ustaz yang Ustaz kasih sekalian, kita telah sampai pada objektif ataupun senarai kandungan pembelajaran kita yang terakhir untuk hari ini. Jadi, kita akan lihat pada kepentingan surah Al-Ikhlas ini. Kenapa? Apa pentingnya kita baca surah Al-Ikhlas ini? Baik, kita lihat pada kepentingan yang pertama. Dia akan menguatkan pegangan akidah kita kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya kita lihat pada maksud surah Al-Ikhlas tadi. Yang pertama, katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah itu Maha Esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Jadi itulah dia akan menguatkan lagi pegangan kita. Okey, yang kedua, menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Anak-anak murid Ustaz kena ingat bahawa semua dosa atas dunia ini boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali satu sahaja. Apa dia? Dosa kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tiada pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena hindarkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya yang ketiga, sentiasa berdoa kepada Allah. Kita dah belajar tadi bahawa Allah ini adalah tempat kita memohon pertolongan. Kalau kita baca dalam surah Al-Fatihah juga telah menyatakan bahawa hanya Allah sahaja tempat kita memohon pertolongan. Iaitu ayat yang mana? Ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah tempat aku beribadah kepada kamu dan juga tempat aku mohon pertolongan kepada kamu. Maknanya kita beribadah kepada Allah dan Allah jugalah tempat kita memohon segala pertolongan. Okey, yang keempat, satu kali bacaan surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Okey, jadi ada soalan untuk anak-anak murid Ustaz. Berapa kali kita kena baca surah Al-Ikhlas untuk kita dapat khatam Al-Quran, dapat ganjaran seperti kita khatam Al-Quran? Jawapannya kita baca 3 kali. Sebab bacaan 1 kali ini
bersamaan dengan 1/3 Al-Quran. Jadi kalau nak cukupkan satu bahagian iaitu 3/3, kita baca 3 kali kan. Itu secara logik, calculation, matematik. Dari mana dapat benda ni? Kita lihat pada hadis daripada Abu Darda. Hadis Rasulullah SAW daripada Abu Darda. Rasulullah telah bersabda, apakah seseorang daripada kamu mampu membaca dalam satu malam sepertiga Al-Quran? Mereka pun berkata, dan siapa antara kami mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Rasulullah bersabda, Qul huwallahu ahad, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi ini bukannya formula yang saja orang bagi. Ini Nabi Muhammad SAW sendiri yang bagi. Dia ajarkan kepada umatnya supaya kita buat something sikit tapi ganjarannya besar. Jadi kita kena selalu amalkan surah Al-Ikhlas ini. Jadi sebelum tidur kita nak dapat ganjaran khatam satu Al-Quran, baca 3 kali kan surah Al-Ikhlas ini. Jadi itulah dia tips untuk anak-anak murid Ustaz. Jadi yang kelima, kepentingan yang kelima iaitu ganjaran syurga kepada yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Siapa yang tak nak syurga? Kalau nak syurga, baca surah Al-Ikhlas. Okey. Kepentingan yang keenam, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Taala. Ini sangat penting bahawa kita manusia, kita seringkali melakukan dosa. Kita seringkali melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi untuk kita memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Taala, kita nak hilangkan dosa-dosa kita, apa lagi? Baca surah Al-Ikhlas banyak-banyak. Okey, seterusnya yang terakhir, kepentingan yang terakhir, membentuk kepribadian Muslim. Baik. Kita sebagai orang Islam, kita wajib memiliki kepribadian yang mulia. Seperti mana jika kita lihat contoh yang paling agung adalah kepribadian Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini insya-Allah sedikit-sedikit, lama-kelamaan dapat membina kepribadian kita supaya lebih baik daripada yang sekarang. Baik. Jadi itu sahaja kita punya pembelajaran pada hari ini tentang tadabbur surah Al-Ikhlas. Jadi apa harapan Ustaz? Harapan Ustaz adalah anak-anak murid Ustaz dapat menghafal, dapat mengingat, dapat membaca surah Al-Ikhlas ini supaya kita lebih memahami akan tauhid kepada Allah, dan seterusnya kita lebih meyakini bahawa Allah Tuhan yang satu, dan seterusnya meyakini bahawa agama kita ini kita pegang dengan betul-betul pegang. Kita betul-betul genggam agama yang kita anuti ini. Baik, tanpa berlengah lagi, itu sahaja daripada Ustaz. Ustaz harap daripada perkongsian yang Ustaz bagi ini, anak-anak murid Ustaz dapat faham pembelajaran kita pada hari ini, dan seterusnya dapat kongsikan kepada rakan-rakan yang lain ataupun keluarga-keluarga yang lain tentang apa yang kita belajar pada hari ini. Dan jangan lupa share video Ustaz, like, subscribe channel Ustaz supaya kita dapat lebih sebarkan manfaat kepada orang lain. Supaya manfaat itu tidak kita simpan pada diri kita sendiri, tapi kita manfaatkan, kita sebarkan kepada orang lain. Jadi itu sahaja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.